Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman laduni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab dia Durrus Samin, sehinggalah perkataan dia dan bahagi yang keduanya itu makna kata Syekh wan nau'usani situ wan nau'usani khabaru rasul al-muayyadu bil mu'jizati. Dan bahagi yang keduanya, yang kedua daripada gapo ni, mari-mari bahagi yang kedua. Lo ni kita duk ngecek sebab-sebab ilmu bagi makhluk ni ada tiga. Makhluk mendapat ilmu, dapat pengetahuan melalui tiga cara. Pertama, melalui panca indera. Satu-satu makhluk tahu benda ni pedas, panas, sejuk, masing, manis kerana dia ada panca indera. Orang tahu benda ni lembut, licin, tahu warna putih, hijau, kerana ada panca indera yang lima. Maka panca indera menghasilkan bagi makhluk itu ilmu. Kedua, khabar yang benar. Khabar yang benar ataupun cerita yang benar. Ni tajuk kita duk bahas lah ni, tajuk cerita yang benar. Khabar yang benar terbahagi kepada dua. Pertama, khabar mutawatir. Kedua, khabar ni. Apabila khabar ataupun hadis itu cerita sama ada Al-Quran ataupun hadis melalui itu mutawatir. Bahkan kalau cerita bukan Quran pun tapi dah mutawatir, maka tu juga menjadi sumber ilmu. Seperti cerita-cerita dulu, sejarah-sejarah dulu. Yang masyhur dah cerita dia. Seperti contohnya lah, kita tak pernah pergi Amerika. Orang tahu belakang Amerika, orang duk cerita kepada kita mengenai Amerika. Maka Amerika wujud di atas muka dunia ni, kita dapat ilmu tu kerana khabar ni terlalu mutawatir. Kedua, khabar mutawatir ni apa dia? Dan bahagi yang keduanya khabar Rasulullah yang dikuatkan dengan mukjizat. Khabar dan dikuatkan dengan mukjizat. Cerita-cerita Nabi dan disertakan dengan sokongan daripada mukjizat.
yakni khabar cerita yang keluar daripada lidah Rasulullah yang menunjuk kebenarnya Rasulullah. Koyak cerita mengenai kebenaran Rasulullah. Maka bukti orang kafir selalu tanya kepada Rasulullah. Mu dakwa mu ni wakil daripada Tuhan. Okey, mana buktinya? Wakil pada Tuhan mesti hebat. Tak biasa-biasa. Wakil raja pun bisa dah. Kalau wakil daripada Tuhan mesti kena ada bukti dia. Maka tunjuk bukti ni mukjizat. Dengan perkara yang mencari ke bagi adat. Apa maksud benda yang mencari adat? Benda yang mustahil adat, bukan mustahil akal. Kerana mustahil akal tidak akan berlaku sama sekali. Sehingga ke mukjizat pun tidak berlaku. Keramat wali-wali tak boleh nak buat benda yang mustahil akal. Contohnya satu keramat, satu mukjizat nak buat ada dan tak ada dalam satu masa. Mana boleh, mustahil ada dan tak ada. Nak buat benda tu bergerak dan tak bergerak dalam satu masa. Tak boleh. Maka Tuhan pun tak buat benda mustahil. Nak buat benda mustahil kerana benda ni dihukumkan mustahil. Mustahil ni benda tidak akan ada sama sekali. Kalau benda itu boleh diwujudkan, benda itu bukan mustahil. Cuma dia masih belum ada lagi, dia hukumnya harus saja. Maka mukjizat adalah benda yang mencari ke adat. Adat ni kebiasaannya. Biasanya tak berlaku tetapi berlaku. Biasa pokok duk senyap lagu tu. Tetapi apabila Rasulullah pegang pokok tu, ajak dia, pokok tu jalan cap perak. Katanya di dalam Al-Busiri, dalam Burdah dia kata, apabila Rasulullah pegang pokok, maka dia tarik marilah pokok itu berjalan seperti satu garis khat yang dulu. Perkara yang mencari bagi adab menunjuk ke akal benar ia pesuruh Allah. Betul dia Rasulullah. Maka kita percaya. Ya, kerana dikuatkan oleh mukjizat. Wa huwa mujibun lil ilmi istidlali. Ada wa situ ke? Ada wa. Istidlali rasa. Tak ada wa. Ilmi istidlali wal ilmi sabiti bihi. Yudahi bihi. Yudahil ilma sabit bidarurati fitayakuni wasabati. Dan iaitu khabar Rasul itu mewajibkan bagi pengetahuan yang bangsa mengambil dalih. Semua maklumat Nabi buat saat ni, khabar yang dikuatkan oleh mukjizat itu, kenapa menjadi hujah juga? Boleh kita buat ilmu kepada kita, kerana khabar itu mewajibkan bagi pengetahuan yang bangsa mengambil dalih. Kalau orang tak ambil dalih, tak jadi ilmu juga. Khabar-khabar ni. Tapi khabar mutawatir, mikir tak mikir pun tak payah mikir, kena terima juga guana-guana. Tu panggil khabar mutawatir. Manakala khabar yang tidak mutawatir, macam khabar yang dikuatkan oleh mukjizat, kena mikir sikit. Baru boleh ada ilmu dengan khabar tu. Tapi kalau khabar tu mutawatir, mikir kau tak mikir kau, kena terima. Seperti orang duk kata Amerika, kita tak mikir pun. Tahu. Kaabah ni petok, petok. Dia mau mikir. Tahu orang cerita gitu belaka. Orang mikir, orang tak mikir kau, buat kajian kau. Tetapi kalau khabar ni, dia kena mikir sikit. Barulah khabar yang dikuatkan oleh mukjizat, barulah jadi sumber ilmu. Yakni dengan tilik pada dalil yang demikian itu. Seperti dikatakan ini khabar orang yang sabit pesuruhan dengan mukjizat. Maka tiap-tiap khabar yang sabit dengan mukjizat, maka adalah khabar sabit sadiq qat'an. Setiap cerita yang dikuatkan oleh mukjizat, maka benda itu sabit tetap betul qat'i. Kerana dikuatkan oleh mukjizat. Nabi kecek mengenai kiamat, Nabi kecek mengenai gapo-gapo. Apa kita buat benda itu sumber ilmu? Kerana Nabi tunjuk dengan mukjizat. Ada qarinah dia, ada benda yang menguatkan
benda itu sehingga kita boleh buat pegang, buat dalil. Kalau khabar mutawatir, orang kecek gitu belaka. Bukan kata hak Nabi kecek, orang kafir kecek. Misalnya ada dekat sejuta orang kafir maya nak cerita, kata negara Jepun ni ada. Oh, kita terima, tak payah mikir-mikir. Tapi kalau seorang kecek, sekalipun Nabi, ya kena ada dikuatkan oleh mukjizat. Nabi lah. Maka apabila dikuatkan mukjizat, maka maklumat dia jadi sadiq qat'an. Mesti betul. Maka hasillah ilmu kita dengan khabarnya itu sadiq qat'an juga. Maka apabila maklumat tu jadi betul, kita wajib kena terima juga maklumat yang betul tu. Dan ilmu yang sabit dengan khabar Rasul itu menyerupa dengan ilmu yang sabit dengan daruri pada yakinnya. Maka ilmu sekalipun Nabi seorang yang kecek, tapi dia guna mukjizat dia menguatkan khabar cerita dia, maka kedudukan dia sama taraf dengan mutawatir juga. Berapa dia? Daruri yakin. Ini perbahasan dalam ilmu tauhid. Kerana sumber nak dapat maklumat ni banyak. Dan pada tetapnya, yakni khabar, dan pada yakin dan tetapnya. Sabit dah ilmu tu dan yakin dah ilmu tu. Yakni khabar Rasul dan khabar mutawatir itu keduanya hasil yakin dan jazam. Ni bukan dalam ilmu mustalah hadis dah. Mustalah hadis mutawatir saja, jazam, ilmu daruri, yakin qat'i. Mana kalau hadis apa peringkat ahad ke apa dia, tidak yakin ke apa dia ni. Hak ni perbahasa di dalam kitab tauhid kata lagu ni. Maka khabar seorang pun tetapi dikuatkan dengan mukjizat, kedudukan dia sama dengan khabar mutawatir. Cerita dia. Jazam dan putus dan hanya perceraian di antara kedua, yakni perbezaan. Perceraian ni maknanya perbezaan antara keduanya, di antara khabar mutawatir dengan khabar mutawatir ataupun daripada ilmu sabit daruri itu dengan khabar Rasul tu, hak mana beza dia ke apa dia? Bahawasanya ilmu yang hasil daripada khabar Rasul itu tiada hasil melainkan bagi orang yang ahli istidlal. Kalau orang tak cara, tak boleh ilmu. Kena mikir sikit. Dan ilmu yang hasil daripada khabar mutawatir itu tiada disyaratkan baginya istidlal. Tak payah cari dalil, tak payah mikir, pakai terima sahaja. Kalau khabar tu kena mikir. Apa khabar ni kita percaya? Sebab dia mari mukjizat ke? Apa kaitan mukjizat menyebabkan kita percaya pada perkataan dia? Sebab dia ni kata wakil daripada Tuhan. Apabila wakil daripada Tuhan, maka dia kecek gapo-gapo, dia kata Tuhan sokong dia dengan cara beri mukjizat. Oh, jodoh. Jadi dia kecek tu betul. Kerana dia disokong oleh mukjizat. Mukjizat ni dari mana? Allah Ta'ala sokong. Berarti apa yang ia kata tu betul. Kena mikir sikit. Barulah benda tu jadi ilmu. Manakala khabar mutawatir tak payah mikir, pakai dengar pun. Gitu ya tu panggil khabar mutawatir. Amal aklu. Ni benda yang ketiga yang sumber bagi ilmu. Fahuwa sababul ilmi aidan. Wa ma sabata minhu bil badihati fahuwa daruriyun. Kal ilmi bi anna kulla a'zamu min juz'ihi wa ma sabata bihi istidlalu fahuwa iktisabiyyun. Amal aklu. Adapun sumber ilmu yang ketiga, kita ayat dah. Makhluk ni dia dapat ilmu pertama melalui panca indera, kedua melalui khabar yang benar. Khabar yang benar dia buat bagi dah ni. Ketiga melalui akal. Tiga benda ini menyebabkan manusia dapat ilmu. Jangan buat kodok. Kalau hok payah sikit penuh selalu. Dan ada pun akal. Lepas ni payah lagi nak mengaji kitab Durusami sangat. Dan ada pun akal, maka iaitu sebab bagi pengetahuan pula. Dan barang yang sabit daripadanya, daripada akal dengan nyata. Dengan nyata badihah ni, akal fikir lagu tu dah. Maka akal ni yang mikir dua tahap.
Pertama, satu benda maklumat yang sangat mudah. Tak perlu fikir. Seperti 1 dengan 2. Hok mana banyak? 2. Automatik. Perlu mikir. 1 dengan 2. Jadi benda tu terlalu mudah. Mikir kok gunakan. Ya. Tetapi dia panggil daruri. Benda spontan boleh jawab. Ada peringkat akal nak dapat ilmu ni kena mikir sikit. Tu dia panggil kasbi. Jadi akal peringkat daruri ni orang gila pun ada. Ayam dengan ikan mikir seminggu. Dok tentu dah ayam sedap pada ikan. Nyepak dengan awi makan nasi. Tentu dah tak payah mikir. Pada guna otak juga deh. Badihi, spontan. Peringkat akal setara tu. Akal peringkat kedua nak dapat ilmu dia kena mikir sikit. Ni kata daripada dengan nyata. Nyata ni panggil badihah. Asas terjemuh daripada badih ni maknanya benda yang terlalu mudah. Maka itu dinamakan daruriyun. Ilmu akal daruri panggil. Dapat ilmu secara daruri saja. Ia panggil secara spontan, secara automatik kita panggil. Seperti kita mengetahui dengan bahawasanya kul itu lebih besar daripada juzuknya. Kul ni seluruh. Juzuk ni sebahagian. Orang tanya, seluruh dengan sebahagian, hak mana besar? Tentu lah. Kek sebutir, wisuku, hak mana? Kek sebutir lah. Jadi orang tahu belakang benda-benda lagu tu tak payah fikir. Maka hak ni panggil ilmu yang kita dapat melalui akal secara daruri. Dan seperti satu itu setengah 2. Satu separuh daripada 2 dah. Satu separuh daripada 2. Tu standard orang faham belakang dah. Dan kurang daripada 10. Kau perlu lagi kecek. Memang betul dah lah. Maknanya satu ni kurang daripada 10. Dan separuh daripada 2. Bukan kata memang ya separuh pada 2 tapi banyak pada 10. Salah tu mikir lagu tu pelik. Mikir padahal benda mudah selajak lah tu. Tapi tahu pok ni mengira lagu mana. Dan barang yang sabit dengan mengambil dalih. Ni pula. Kena mikir sikit. Yakni dengan nazar, perhati. Perhati dengan fikir. Kalau tengok saja dipanggil ra'ah. Tengok seputung-putung kayu. Tengok. Itu dipanggil ra'ah. Kalau tengok dengan perhati. Waktu dipanggil nazar. Sebab tu kita orang jatuh kena tunduk. Apa dia? Pandangan kita. Nazar kita. Saya ikut kata dia. Apa? Tutup pandangan. Nazar. Basar kita dia. Maka basar ni tengok dengan perhati. Kalau ro'ah tengok gini. Tak ada perasaan tengok. Ro'ah tengok semata-mata tanpa berfikir. Kalau nazar basar ni tengok dengan perhati. Dengan perhati. Maka itu dinamakan kasbi. Ilmu yang dapat melalui akal dengan fikir dipanggil ilmu akal kasbi. Seperti dihukum ke alat ini baharu. Akal pun mikir. Alat ni baru kau tak? Ya, alat ni baru. Semua orang kau tak faham alat ni baru? Tak semua. Kecuali dia mikir juga. Apa alat ni baru? Ambo tanya cik ambo kata gini dah. Cik ambo kata lagu ni. Ya coding tak ada permulaan. Kita yang barunya duk saling-saling mati hidup ni kita. Alat ni bagai lama dah. Ia tepat bekas kepada makhluk ni. Ada yang mikir lagu tu. Bekas dia lama dah. Hok isinya isi dia. Ya duk saling makhluk ke apa pokok kayu. Benda tu alat tu. Sekali mikir. Tapi kalau orang pandai mikir sikit, tak kena lagu tu. Tengok kata. Maka dapat ilmu kalau fikir dipanggil ilmu akal kasbi. Sebab kita melihat ia berubah-ubah. Apa maksud berubah? Ada orang faham berubah tu bergerak. Tak. Lepas tu kalau benda tak gerak, tak panggil berubah. Bukan makhluk. Gelas ni tinggal boleh seminggu. Gerak. Tak gerak. Lepas tu kita nak panggil makhluk tak? Sebab dia tak bergerak ni. Berubah tu bukan makna bergerak. Berubah tu maknanya daripada ada kepada tiada, daripada tiada kepada ada. Tu maksud berubah. Takrif berubah. Kerana tak ada kepada tiada. Okey. Belah ni dulu ada tak? Tak ada. Sekarang ada. Dia makhluk. Lepas tu dia ada pula. Lepas tu dia akan tak ada. Ya. Dia berubah daripada ada kepada tak ada. Bapa anak dipanggil baru. Tadi anak berdiri. Ada dah berdiri tak ada. Sekarang duduk dah pula. Ada duduk pula.
Lepas tu tak ada pula duduk berdiri pula. Jadi manusia ini berubah daripada ada kepada tiada, tiada kepada ada. Tu maksud berubah, bukan ke bergerak. Jangan faham berubah. Ubah kat tempat duduk, suruh gerak. Bukan gitu. Bukan maksud bergerak. Jadi kalau benda tak bergerak tak panggil. Gitu nah. Maka tiap-tiap yang berubah itu dihukum ke baharu. Setiap benda yang berubah itu kita hukum ke benda baru. Apa kita hukum ke benda bergerak, benda baru? Takut dia ayat dulu duk gerak aja. Ingat. Gerak, contohnya gerak ke itu lebih bergerak. Setiap-tiap yang berubah, setiap orang yang berubah daripada tiada kepada ada. Macam sana ni, berdiri. Lepas tu duduk pula. Baru semacam mana? Lepas tu netel pula. Baru menetel saat ni. Lepas tu baru mati je. Baru hidup je. Baru ada. Baru buruk. Baru pecah. Baru hidup. Baru lahir anak. Baru. Berarti sebelum ni dia berubah. Berarti dia sentiasa menerima keadaan baru. Maka benda yang menerima keadaan baru dipanggil benda tu baharu. Ni. Comelnya. Baru beli ke? Barang ni baru. Lah semua sifat baru bagi dia. Baru metah. Kalau barang buruk, kita nak panggil barang baru. Barang lama dah ni. Tak ada ciri-ciri baru pun. Maka benda yang satu zat yang melazimi sifat baru, kita panggil benda baru. Saya benda baru. Sebab saya sifat saya baru berlaku. Betul baru, lihu, baru makan, baru minum, baru berlaku. Maka zat kita juga benda baharu. Tuhan buat apa benda koding? Sebab dia tak ada permulaan. Dia tak ada benda berubah kau bertukar. Sebab dia Tuhan tidak berubah. Tuhan tidak berpindah. Bukan Tuhan duduk atas, turun bawah, pergi kanan, pergi kiri. Buat kerja penat sungguh patut. Time doa duduk unggal kat atas. Time semaya kena duduk depan. Time sujud duduk dalam tanah. Kerja apa lagu tu Tuhan. Jadi Tuhan tu jadi berubah-ubah. Maka apabila kalau kita kata Tuhan tak boleh turun naik. Kerana kalau dia tahin dia turun, dia baru turun. Sudah ada sifat baru pada zat dia. Maka dia jadi benda baru ketika dia bergerak tu. Tu maksud dia. Masalah tu. Ketahui olehmu bahawasanya ilmu itu ada kalanya tasawur. Bukan tasawuf. Tasawur. Tergambar. Semata-mata kita tergambar satu benda, itu dah ilmu dah bagi kita. Demo kata, demo kenal kereta. Rasa? Kenal. Tergambar dah. Kita tergambar kereta. Okey? Ilmu lah tu. Kedua, dan ada kalanya tasdik. Tasdik ni martabat kedua. Kita tak boleh tasdik kecuali kena tasawur dulu. Hukmu ala syai'in far'un an tasawwurih. Kita nak hukum ke satu benda, mesti tergambar dulu benda tu. Kalau orang tanya, lagu mana hukum makan kereta api? Kita tak tergambar lagi kereta api ni. Kita ingat macam burger ke apa dia. Kita hukum ke boleh makan kereta api. Orang pakak suka kah. Buat apa? Bodoh sungguh. Kereta api tak aja tengok. Tak tergambar kau kereta api ni kan. Tak tahu macam burger. Salah. Tasawur salah. Tak melahirkan ilmu. Tasdik salah lalu. Biar kita faham tasawur. Kecik bak gapo. Makan kereta api. Kereta api besar mustahil. Adaknya orang tak makan kereta api. Tak tahu dia mau adik-beradik siapa dia. Mau boleh makan kereta api. Baru kita faham. Barulah hukum hakir tu benar. Lah ni hodok hukum hakir ni dia tak tergambar tu. Kakah tu berapa dia dulu. Tu jadi hukum kose-kose. Kerana dia sendiri tak faham. Dia panggil komponen. Dalam soalan tu. Misalnya dia kata gini. 3 ayat perkataan tak faham. Perkataan ni gapo dia, gapo ni. Sudah hukum akal jadi kocak-kacik ni. Dan ada kalanya tasdik. Ni dalam mantik ni. Mantik tajuk pertama bab ilmu mesti tasawur dan tasdik. Apa pula kena ngaji mantik? Kerana kita ni ke hayawanun natik. Manusia benda hidup yang boleh berfikir. Natik ni boleh berfikir. Hayawan ni benda hidup bukan haiwan. Ada itu jumlah haiwan yang boleh bercakap. Sudah.
Haiwan ni bukan terjemah binatang, asal daripada kalimah hayah, hidup. Kan kita benda hidup. Ada benda tak hidup, tetapi dia membesar. Batu, dia tak ada ruh, tak ada apa, api besar. Pokok, hak paling tinggi sekali, hak ada ruh macam kita, ruh dan membesar. Ada benda hidup, nampak macam hidup, tapi dia tidak ada ruh. Ada benda tak hidup, tak apa. Putung kayu, staging. Kau ada tengok, beli saya, beranuk dah staging tu, tak payah pakai beli so. Tak ada. Maka makna tasawur itu, mengaji, benda payah sikit, belajar dengan benda payah. Kalau tok guru tua dia baca, dia tak paling pun kita faham ke tak faham. Dia baca ya, dia kecek sore buang. Anak ni habis ring dah pulah ni nak suruh mudah bahasa dia. Kalau ngaji dengan tok guru tua, campur dengan suara dia lagi kan. Wali yang boleh mengaji. Orang lain tak boleh nak mengaji, payah. Dah lah ilmu tajuk payah dah. Ia pula kecek payah pula. Koholah payah 2-3 kali payah. Ada kalanya tasdik, seluruh tu baca dah tu. Maka makna tasawur itu. Gapo dia makna tasawur? Bukan tasawuf dah. Tasawuf ni. Tu tasawuf. Tasawuf tu. Itu mendapat kejadian sesuatu. Mendapat maknanya idrak. Faham mengenai kejadian sesuatu dengan tiada dihukum ke atasnya dengan nafi atau isbat. Yakni kita tergambar satu benda semata-mata dia saja. Seperti orang sebut kereta, ya kereta. Sebut rumah, sebut Zaid, sebut gapo. Kita faham gapo dia benda tu. Okey, tanpa kita hukum ke satu benda. Hukum ke lagu mana? Zaid pergi ke sekolah. Ni ada hukum dah. Ada hukum dah. Kita mensabit ke Zaid pergi ke sekolah. Tu tasdik dah. Tapi kalau semata-mata sekolah, tu tasawur semata-mata. Zaid. Seperti kita tasawur makna alam ini. Kita tergambar makna alam itu, apa dia? Iaitu tiap-tiap yang maujud, yang lain daripada Allah. Setiap benda yang ada di depan mata kita ni, hak wujud, sama ada wujud khariji ni, wujud khariji. Maka itu adalah alam. Alai khoya. Alai khoya. Tak wujud ke alai khoyalan ni? Untuk ngoya. Pas khoyalan tu siapa dia buat? Kau tak wujud ke alai mimpi, alai goni, alai bunie. Ada macam-macam alai. Saya tak pernah tengok. Ikut mu bukan Tuhan, mu tahu gapung, mu tahu si jemu ya. Kerja Tuhan mu tanya alai ni saja ke? Alai dunia ni saja ke? Alai lain tak ada ke? Terlalu sepik mu kata Tuhan ni setara tu dah. Alai macam-macam, alai jin, alai gapo, macam-macam hok kita tak faham lagi. Maka setiap benda yang wujud selain daripada Allah, zat Allah, nama Allah dan sifat Allah itu adalah alam dipanggil. Sekalipun Nabi Muhammad, maka dia masuk dalam kategori alam. Ya. 3 ni adalah qadim selain daripada tu alam, benda baru berlaku. Arah ko alamul ni, yakni alam atas muka dunia ni. Alam hok kita. Siapa kepada langit yang pertama tu alamul. Atas pada langit pertama, alam malakut dipanggil alam malaikat. Siapa kepada alam hok malaikat Jibril boleh lalu, lepas tu tak boleh lalu dah. Maka dipanggil alam malakut. Ada orang hidup dia duk main alam mulk saja. Duduk tengok alam ni lah. Suhu pandai dia kalau buat alam ni. Tengok segi Geneva. Geneva. Segi apa dia? Ikutlah nama mana-mana Manchester. Segi kenal belaka alam ni. Alam malakut biasa bagi. Tak biasa bagi. Kena orang biasa bagi alam malakut. Ada orang biasa bagi alam malakut. Tengok malaikat. Tengok kuasa dia lah. Lepas pada tu naik daripada alam malakut. Malaikat tak boleh naik. Dipanggil alam jabarut. Alam ni malaikat tak tahu juga. Alam jabarut, alam ketuhanan. Nabi Muhammad naik. Atas pada alam jabarut dipanggil alam lahut. Hak ni tak siapa berlaku kecuali Nabi kita. Naik dengan jasad-jasad ketika malam Isra dan Mi'raj. Alam mulk dia litah, alam malakut dia litah, alam jabarut dia litah, alam lahut dia ada, alam yahut, macam-macam alam. Hak kita tak faham lagi. Alam tu
bersunyi-sunyi makhluk tidak ada dah. Ya ada perikat kejadian dia. Alah kejadian tu kejadian tu lagi, kejadian tu lagi. Nah. Dengar kok Wahabi seloklah Wahabi. Tu maksud Allah. Maka makna tasdik itu iaitu saat ni makna tasawuf. Yakni tergambar satu benda ataupun kejadian makhluk tergambar. Kita sebut kereta, ya tergambar dah. Sebut kau ni. Halal ikutlah halal ni, ikutlah apa-apa dia. Sebut pintu, kereta, apa dia, malaikat nak tergambar ke mana, tapi kita fahamlah malaikat tu apa dia. Dia panggil tasawuf dah. Maka makna tasdik itu iaitu mendapat ke kejadian sesuatu serta kita hukum ke atasnya dengan nafi atau isbat. Kita kait ke dia dengan satu benda. Seperti kita kata alam ini baharu. Alam kita faham. Tapi apabila kita kata alam ini baharu, kita hukum ke sesuatu kepada alam ni. Yakni kita hukum ke keadaan dia baru. Ni ilmu peringkat kedua naik sikit. Tasdik dia panggil. Maka untuk mendapat ilmu tasdik kita kena faham alam tu gapo, baru tu gapo. Baru kita boleh kait dua ni. Betul. Betul alam ni baru? Ya betul. Kalau kita kata alam ini koding. Tak betul. Sebab apa pula? Sebab koding ni hangpa faham makna gapo dia. Tak leh nisbah pada alam. Tak leh hukum kepada Allah. Hak boleh hukum kepada Allah baharu saja. Habis dah tu slow, tak tahulah, tak boleh lagi kena makan wabah ni. Dan ini bukan koding. Allah ni bukan koding. Kita sabit ke baharu, kita nafi ke koding. Dan bahawa hukum itu wallahu alam. Nah, pun nak rebah dah tu.